Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pada video kali ini ialah Keluargaku Sayang. Tajuknya ialah Keluargaku Sayang dalam subjek Pendidikan Islam tahun 1 bidang akhlak. Baik. Di akhir pembelajaran, murid perlu dapat pertama, menerangkan maksud keluarga. Yang kedua, menghuraikan adab terhadap keluarga. Ketiga, merumuskan kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga dan akibat mengabaikannya. Keempat, mengamalkan adab terhadap keluarga dalam kehidupan harian. Ini adalah objektif bagi tajuk ini dan apa yang perlu kamu fahami dan apa yang perlu kamu dapat di akhir pembelajaran ini. Okey, ada 4 objektif ataupun ada 4 apa yang perlu kamu dapat dalam pembelajaran kali ini. Baik. Kita tengok yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan keluarga? Apakah yang dimaksudkan dengan keluarga? Okey. Keluarga bermaksud orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Keluarga bermaksud orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Sesiapa sahaja yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita, itu adalah dimaksudkan dengan keluarga. Contohnya ayah kita mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Maksudnya ayah itu adalah ahli keluarga kita. Contoh lain, ibu kita, abang kita, adik, kakak, semuanya adalah yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Dan mereka semua dipanggil sebagai ahli keluarga kita. Okey, baik. Itu maksud keluarga. Seterusnya, kita tengok adab terhadap keluarga. Apakah adab-adab terhadap keluarga? Yang pertama, kita perlulah mengutamakan orang yang lebih tua. Dalam apa-apa hal, utamakan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua ini maksudnya orang yang lebih berumur daripada kita. Contohnya abang atau kakak kita ataupun ayah atau ibu kita. Maksudnya kita perlu mengutamakan mereka, orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua, adab terhadap keluarga yang kedua ialah kita perlu hormat menghormati. Okey, hormat setiap ahli keluarga kita. Kita perlu menghormati abang kita. Kita perlu menghormati adik kita. Dan kita juga yang lebih penting, kita menghormati ibu dan ayah kita. Baik. Yang ketiga, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kasar terhadap ahli keluarga. Kerana bahasa yang kasar boleh menyinggung perasaan ahli keluarga kita. Baik. Yang seterusnya, perlulah kita saling menyayangi antara ahli keluarga. Seorang kakak perlu sayang kepada adiknya. Seorang adik perlu sayang kepada kakak dan abangnya. Seorang ayah perlu sayang kepada anak-anaknya. Seorang anak perlu menyayangi ibu dan ayahnya. Okey, perlu ada sikap saling menyayangi antara ahli keluarga.
Seterusnya saling menziarahi ataupun saling melawati. Okey, ahli keluarga kita yang tinggal jauh. Contohnya abang kita tinggal tempat lain, adik kita tinggal tempat lain. Perlu saling menziarahi untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey, baik. Seterusnya adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Okey, bersalaman. Mengucapkan salam ataupun bersalaman apabila bertemu. Ini ialah adab-adab terhadap keluarga yang perlu kita amalkan supaya hubungan kekeluargaan itu sentiasa erat. Okey, baik. Seterusnya, kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Kenapa kita perlu mengamalkan adab terhadap keluarga? Kenapa kita perlu beradab terhadap setiap ahli keluarga kita? Okey, kerana ada kepentingan-kepentingan yang akan kita dapat bila kita mengamalkan adab terhadap keluarga. Baik, kepentingan yang pertama ialah kita akan saling menyayangi. Bila setiap ahli keluarga itu beradab antara satu sama lain, akan mewujudkan rasa kasih sayang antara setiap ahli keluarga. Yang kedua, merapatkan hubungan keluarga. Okey, bila ada saling sayang menyayangi, akan merapatkan lagi hubungan ahli keluarga. Yang ketiga, kebahagiaan keluarga terjamin. Bila setiap orang mengamalkan adab yang baik terhadap satu sama lain, akan mewujudkan rasa bahagia dalam keluarga tersebut. Yang keempat, mendapat rahmat Allah. Rahmat ataupun kasih sayang Allah. Okey, bila setiap seorang mengamalkan adab terhadap keluarga, Allah akan menurunkan rahmat kepada keluarga tersebut. Baik, ini adalah kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Seterusnya kita tengok akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Apa akan jadi sekiranya kita tidak beradab terhadap ahli keluarga kita? Okey, yang pertama, keluarga tersebut akan hilang kasih sayang antara ahli keluarga. Bila ahli keluarga itu tidak beradab satu sama lain, akan menghilangkan rasa kasih sayang. Okey, apabila adik tidak beradab kepada abang, kakak tidak beradab kepada ibu, ayah tidak beradab kepada anak-anak, akan menyebabkan hilang kasih sayang antara ahli keluarga. Yang seterusnya, melambangkan peribadi yang buruk. Orang yang tidak beradab menunjukkan peribadinya sangat buruk kerana dia tidak beradab. Okey, seterusnya, merenggangkan hubungan keluarga. Bila sudah hilang kasih sayang, hubungan kekeluargaan itu akan jadi jauh, akan jadi renggang ataupun jauh, menyebabkan ahli keluarga itu boleh berpecah. Okey, boleh berpecah. Okey, yang keempat, dimurkai oleh Allah. Orang yang tidak beradab akan dapat mengundang kemurkaan Allah. Kemurkaan maksudnya kemarahan Allah. Bila Allah marah, keluarga itu tiada rahmat. Tiada rahmat yang turun kepada keluarga tersebut. Baik, ini ialah akibat
sekiranya kita tidak mengamalkan adab terhadap keluarga kita. Baik, seterusnya itu sahaja untuk pembelajaran tajuk ini. Kita perlulah sentiasa menyayangi keluarga, kerana keluarga kita adalah kebahagiaan kita. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.